Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ba'd. Okey, salam kepada semua ahli kembara, kepada semua yang menjebakkan diri dalam arena berkuda. InsyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan beberapa ilmu untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan umat semua. InsyaAllah satu ilmu yang penting iaitu berkaitan dengan outright. Outright ataupun istilah dia panggil menunggang di luar. Oh, kuat kan. Okey. Ataupun joyride ke Kelantan, joyride, outright semua. Outright Sama lagi dah. Okey. Tanpa buang masa, di sebelah saya ni bersama Sifu Safwan Rahid dan saya Zahid. InsyaAllah tanpa buang masa kita teruslah dengan pengisian 3 perkara yang kita akan kongsikan dengan tuan-tuan semua. Itu yang pertama, kaitan outright. Apakah yang dimaksudkan dengan outright dan kepentingan outright untuk kuda dan untuk seorang menunggang kuda? Okey, dalam 2 minit insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Ustaz Zahid. Insya-Allah untuk perkongsian pada hari ini, soalan pertama Ustaz berkaitan dengan kepentingan outright pada kita dan juga kepada kuda. Kepada rider dan juga kuda. Apa kepentingan? Pertamanya kita kata kita pergi pada skop kita sendiri. Outright sangat perlu, kita sangat perlu sebagai seorang rider, sebagai seorang penunggang kuda, dia perlu pergi ke arah ataupun dia perlu mampu untuk membawa kuda keluar daripada kawasan arena supaya menguji kematangan seorang rider handle kuda ketika di luar kawasan arena. Sebab kenapa? Apabila kuda tu sendiri berada dalam arena, kuda berada di dalam satu kawasan yang dia rasa kawasan tu selamat. Jadi apabila kuda berada di satu tempat yang dia rasa tempat tu selamat, jadi kuda ni lebih fokus pada arahan rider. Apa yang rider sampaikan pada kuda, macam mana rider contact dengan kuda, kuda lebih fokus pada rider. Sebab environment dalam arena dia merasakan dia secara semula jadi setelah dilatih pun dalam arena dia selamat. Jadi berbeza dengan di luar. Di luar ada kuda yang siap terlatih, yang sudah terlatih. Mungkin ini lebih mudah untuk rider mengendalikan kuda lah. Tapi sekiranya kuda tu kurang terlatih, ini menguji kematangan rider untuk balance di atas kuda, mengawal kuda untuk cuba kuasai kontak dengan kuda supaya kuda fokus kepada rider. Supaya kuda dapat fokus pada rider, bukan environment ketika mana dia berada tu. Maksudnya untuk penunggang menguji kematangan penunggang tersebut, memberi arahan dan sebagainya. Dan untuk kuda pula supaya kuda boleh menjadi satu kuda yang mendengar arahan. Macam tu. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua, anda semua beruntunglah, bertuah sangat kerana kita kongsikan perkara ni. Ilmu ini sangat penting kepada semua. Okey, soalan kedua, bagaimana dalam video ini tuan-tuan boleh tengok dalam video ini kita bawa ke satu tempat pedalaman yang ada kawasan tanah berbukit, kawasan tanah landai, kawasan tanah bersungai. Apa tujuan sebenarnya kita buat begitu? Dan soalan kedua ni, bagaimana kita nak membentuk keberanian dalam diri kuda? Macam mana kita nak buat untuk dia berani? Itu soalan. Okey, basic yang kita kena tahu, kuda ada dia ada naluri. Kuda adalah haiwan, bukan jentera. Dia adalah haiwan yang mana bila kita kata haiwan ni dia mempunyai naluri. Jadi kita kena faham yang peringkat awal kuda ni bila dia kali pertama, kita tengok video ni dan pengalaman pada kuda Ikhwan ni adalah kuda pertama kita keluar, dan kita boleh tengok watak dia sangat nervous, sangat ketakutan.
Ketakutan tu berpunca daripada dia merasakan satu perkara, benda yang sangat dia tidak pasti. Dia tak pasti apa yang sedang berlaku. Itu kali pertama dia keluar, dia tak pasti dia nak pergi ke mana, dia tak tahu dia sedang perlu buat apa. Jadi dia penuh keraguan di dalam diri dia, tu menyebabkan reaksi dia begitu. Kalau kita tengok kan, reaksi dia begitu. Kali pertama, semua yang kita buat hari ini adalah kali pertama. Kali pertama dia berada di atas jalan, kali pertama dia berselisih dengan motor kenderaan, dengan bunyi air, dengan bunyi pelbagai benda yang berada di sekitar environment ketika tu. Jadi menyebabkan dia berada di dalam keadaan yang sangat was-was. Jadi kita sebagai rider perlu memperkenalkan dia. Perlu ada satu jiwa. Salah satu, saya menyelit sikit salah satu part tadi, macam mana Sifu mengendalikan ikhwan ataupun kuda tadi, macam mana nak pergi serang ataupun nak menentang, nak pergi berhadapan dengan satu kumpulan gerombolan kerbau. Apa tujuan sebenarnya, tujuan dibuat begitu? Alright. Kali pertama ikhwan masuk ke padang, kebetulan ada kerbau. Itu satu benda yang baik untuk kita perkenalkan ke ikhwan. Satu, tujuan kita pergi pada kerbau. Kenapa? Kita boleh saja kita jauh daripada kerbau, tapi saya memilih untuk bawa ikhwan pergi menentang kerbau tu. Memang niat saya nak pergi menentang kerbau. Okey, dalam satu kawanan kuda, kalau kita belajar tentang bab kuda ni dari segi natural dia, natural life dia, dalam satu kawanan kuda, dia ada satu ekor, dia akan menguasai keseluruhan kuda tu. Kuda yang kita panggil dia akan apa energi dia? Allahu Akbar, apa kita tadi? Dominan. Kuda, dalam satu kawanan kuda dia ada satu dominan. Sama juga dalam satu kawanan haiwan. Bila kita masuk ke padang, ada kerbau, ada kuda, jadi kita kena sampaikan mesej yang kuda ini adalah dominan. Dan kita kena beritahu pada kuda tunggangan kita adalah kau adalah seekor haiwan yang dominan pada kerbau tadi. Jadi perlu bertembung, perlu sebab itu pertemuan pertama, jadi kita kena pergi bertembung dengan lembu, dengan kerbau, supaya kerbau tu tadi dia tak rasa dia yang dominan. Kalau kerbau tu rasa dia dominan daripada kuda, itu masalah nanti apabila kita pergi lagi turun ke padang, kerbau itu berani menentang kuda. Itu yang jadi kerbau akan langgar kuda, akan tanduk kuda. Sama juga kalau kuda tu tadi, kalau kita tak berdepan dengan haiwan tu tadi, ancaman tu tadi, dia akan rasa dia ni low. Dia akan rasa dia berada di level low, bukan berada di level dominan. Jadi kita nak santai energi tu. Dan energi tu tadi kita tak boleh harap kat kuda. Kita kena support. Kita tengok macam mana saya support. Sebelum tu tadi memang dia tak mau. Saya sendiri tadi nampak dia akan bertindak balas dia tu, dia sangat takut. Jadi energi rider membantu kuda tu tadi sangat penting, supaya kuda tadi akan rasa dia bila bersama mana dengan rider, dia adalah dominan di kawasan yang dia sedang berada. Itu penting. Okey, baik. Okey. Jadi itulah, bukan senang untuk kita membentuk peribadi ataupun perangai kuda yang dikatakan bagaimana tentera Islam dulu adalah tentera yang sebaik-baik tentera. Bahkan kuda pula sebaik-baik kuda. Baiklah, itu pengisian kita pada slot kali ini. InsyaAllah boleh tuan-tuan follow Kembara lagi untuk tahu maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sukan sunnah ini, yakni sukan berkuda, sukan memanah, dan kita bawakan segalanya sukan yang kita buat ini pada sudut pandang agama. InsyaAllah saya akhiri kita punya slot ini dengan satu kata-kata, iaitu khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Maka insya-Allah sama-sama kita sebarkan kebaikan. Assalamualaikum